Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma illimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Selamat malam pada ibu-ibu, ayah, adik-adik yang dikasihi sekalian pada ruangan ilmu, ruangan Aqidatul Rasul yang mana kita dah lepas daripada bulan Ramadan dan kita sambung balik ada tiap-tiap malam Isnin. Tiap-tiap hari Ahad malam Isnin pukul 8.15 insya-Allah kita hingga sampai pukul 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya Adnan Ahmad bersama dengan Ustaz Usman Idris. Kita mari sambung pada bulan yang belum pada Ramadan yang kita berbicara dengan tauhid, dengan makna tauhid, makna akidah, dengan beberapa banyak yang kita lepas kita insya-Allah. Pada malam ini kita sambung apakah makna syirik dan berapakah bahagiannya dan kelima apa sebut berkenaan syirik dalam Al-Quran. Maka kepada Ustaz Usman Idris, pada fadal masykurah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam ni kita bersambung lagi ruangan kita masalah Aqidatul Rasul. Maka insya-Allah pada malam ni kita masuk pula bahasa kita mengenai hak syirik. Pengertian syirik dan bahaya-bahaya syirik insya-Allah. Maka pertama kali kita masuk kepada pengertian syirik dulu. Syirik ni kalau kita kecek bahasa Melayu kita maknanya sekutu. Sekutu wa jadi gu. Wa ada gu. Kalau kecek ya kalau kecek mudah kak wa wi sambung. Sambung apa? Amnat tu sambung seolah-olah gitu. Ada gu dalam amnat sana itu ada gu lawan dia. Ada gu lawan dia. Ya. Ataupun kita kecek bahasa Melayu tengah panggil kongsi, ada kosi. Ada kosi, masya-Allah. Ada kosi. Kalau kita atas syarikat ni mana kosi lah. Syirik ni mana kosi, ada gu. Gu. Mana tak ada kerja sore lah. Tak ada kerja sore lah, kerja 2 orang. Ya. Mana syirik? Syirik mana kosi? Misalnya Tuhan buat terus ujian. Ada benda langgatik. Kosi dengan Tuhan dalam urusan terus ujian. Itu panggil syirik. Ya. Ini dari segi pahami mudah-mudah bagi kita bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Cuma syirik dari segi syarak, syarak dalam bahasa akidah kita saat itu ialah kita jadikan bagi Allah Ta'ala saat itu sekutu ataupun gulawe dia yang ada amnat, ada kuasa di segi rububiyah Allah Ta'ala dan begitu juga di segi ibadat. Di segi ibadat di segi uluhiyah. Dalam arti kata kita ada percaya seka kata selain pada Allah Ta'ala sana itu ada lagi benda yang ada kuasa, ada amnat, ada kudrah dalam nak tadbirkan urusan dunia.
Ini panggil syirik di segi rububiyah. Ya. Yang kedua pula, kita iktikad ataupun suka bahasanya ada benda lain pada Allah Ta'ala sana itu berhak kita sembah. Kita minta tolong. Kita tawakal kepada dia dan kita harap balasan baik dan jahat daripada dia. Ini panggil syirik di segi uluhiyah. Ataupun syirik di segi ibadat. Ini panggil pengertian syirik di segi syarak. Mana ada sekutu. Ada sekutu, ada saing dia dalam nak menguruskan sesuatu urusan. Dan ada syirik. Ya, kekuasaan itu amnat tu sama mana tu? Ya. Walaupun tak sama. Walaupun tak sama pun, misal Allah Ta'ala ni yang paling kuasa sekali, patut ada benda lain saat itu, walaupun kekuasaan dia tak sama dengan Allah Ta'ala, tapi dia ada juga saham sumbangan dia dalam nak menggerakkan suatu benda. Seperti mana syirik yang berlaku pada zaman jahiliyah dulu, orang Arab dulu. Orang Arab dulu. Kerana mereka saat itu, memanglah, kalau tanya mereka, seperti mana Nabi pernah tanya salah seorang sahabat, kam alihah ta'bud. Nabi tanya, apa Tuhan semua muduk sembah? Dia kata sab'ah. Dia tunjuk katanya 7. 7 Tuhan semua dia duk sembah. Allah. Lepas tu Nabi tanya, man akbaruhum? Lepas tu piyah yang paling besar sekali? Ya. Ya ta'alladhi fis sama'. Ya tahu langit tu besar sekali. Allahu akbar. Yang ngaku. Yang ngaku kata Allah Ta'ala tu besar sekali. Besar sekali. Nabi suka. Nabi tak kali itu mung tahu lah hak ni lagi tu mung sembah hak sama ya. Hak besar sekali. Itu nak kata syirik rububiyah. Maknanya dia tahu juga kata Allah Ta'ala tu paling kuasa sekali. Tapi dalam hal tu dia juga kata benda lain sana itu ada hak juga di segi tasarruf. Misal sebenarnya mereka beriman dengan naut. Dengan naut ni reg. Kalau kita ada panggil kerja usaha, kerja gapo tu rasi, sip song rasi. Orang Arab dulu pun ada juga beriman gitu. Dia tahu kalau rasi wakwi kemarah, rasi go ni wakwi turun hujan, rasi ni wakwi panggil tanam gapo tak hidup dan sebagainya. Ataupun dengan hari-hari seperti mana etika orang Melayu kita dulu, dia ambil daripada agama Pram dan sebagainya. Ada hari majah, hari siar, hari utung, hari gapo. Misal tak boleh turun jalan hari Ahad kerana nak siar. Kena mula kerja hari Senin kerana dia akan utung. Kena mula buat kerja hari Khamis kerana dia akan berjaya. Misal hari ni panggil semua tadi masuk dalam bentuk syirik dari segi rububiyah Allah Ta'ala. Ya, sikit sambil sikit. Walaupun benda sana itu tak sampai tahap kata kita etikad kata dia sana itu jadi Tuhan. Ya. Sikit soalan. Ya. Kadang-kadang orang tua dulu dia kata hak dia kata saat ni kata hari Senin, hari Ahad atau rasi tu rasi ni dia pergi pasuk Makkah lepas dah. Orang tua dulu, 10 tahun dulu lagu mana. Kalau lagu ni nak berlaku lagu ni. Kalau lagu ni nak berlaku lagu ni. Lagu tu masuk dalam itu pegenge dak situ tu. Ya. Dia kerana ni kita boleh bagi kepada dua bentuk. Ya. Bentuk pertama ialah kejadian alam. Headการณ์ที่เกิดขึ้นตามวัฏจักรของโลกorang panggil. Ya. Misalnya itu siapa bulan ini akan berlaku musim kemarau. Siapa bulan ini dia akan turun. Hal ini tak masuk dalam syirik. Bukan masuk dalam syirik. Bukan etika. Royak syirik ada. Kata negaranya ayat yang bunyi tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kata hari ini Tuhan ubah ganti di antara manusia. Lepas tu dalam hatu tu ada hadis-hadis royak kata Allah Ta'ala saat itu ubah tasrif panggil ubah musim-musim seperti mana kita tahu di segi wit hiasat kata
matahari pusing tubuh dia saat itu akan jadi gapo, bulan duk pusing tubuh dia akan jadi siang malam dan jadi musim-musim, apa panggil Mana redukan, hujan dan sebagainya. dok diredukan, dok bagi dah. Ini apa panggil dari segi kauniyah. Apa panggil dari Kauniyah. segi kauniyah, dari segi hitkan, apa panggil yang Tuhan buat dari segi tamacat. Ya. Yang kedua, bukan begenge situ tu. Tak sakut ya, begenge dah. tak ada sakut dengan begini. Allah. Yang kedua ialah benda yang sakut dengan pegangnya. Ya. Nah, misal, orang tua kata, apabila siapa rejek ular besar, akan buah besar. Ya. Anak yang beranak atas rejek rimah akan jadi orang bekan. Anak hak beranak atas rejek pelanduk akan jadi orang liar. Kerana dia pelanduk dia liar. Iyalah. Waktu masuk begenge. Masuk dalam etika. Masuk dalam etika. Masuk dalam etika. Allahu akbar. Ya. Kerana sebab apa? Kerana Allah Ta'ala, seperti mana menurut hadis Rasulullah SAW, dia cerita siap dah kata, seseorang manusia sana itu nak baik tak baik apa sana itu sudah dicatat oleh Allah Ta'ala siap dah semasa dia 4 bulan dalam perut ibu. Dalam perut ibu. Tulis rezeki, tulis ajar dia, tulis qadar dia, lepas tu tulis qadar panggil amalan baik dan jahat dia. Ya. Itu dah. Dia tak sakut pak dengan rejek dengan gapo. Allahu akbar. Begitu juga sesengah orang saat itu pihak salah dari segi letak nama anak. Ya. Dia tak nama bagi Abdul Rahman. Ya tak anak ya nak jadi hamba Allah Taala. Ya orang soleh. Tak nama Abdullah, anak ia akan jadi anak itu hamba Allah Taala yang soleh. Ya. Walaupun di sana ulama tak harus boleh kita nak tafaul orang panggil. Tafaul ni kita mengedi. Kita saya kata nak jadi lagu tu sungguh tu tak boleh. Ya. Kita tak nama Abdullah, semoga anak kita saat itu jadi hamba Allah Taala sungguh. Ya. Kita tak nama anak kita soleh, semoga dengan nama soleh saat itu Allah Taala buat jadi dia saat itu jadi anak kita soleh sungguh dan sebagainya. Allahu akbar. Ini lebih tafaul. Ya. Tapi di sana ada satu lagi bentuk syirik iaitu tasya'um. Ya. Tasya'um ni kita kata mudah-mudahan orang rumah kita kecek masalah nahah, majar. Ya. Cuy. Jangan kecek lagu tu. Itu abang kita kalau masa siang tak kena tang sadak kerok. Ya. Ya. Panggil untuk panggil suai ataupun orang panggil kerok. Ya. Di antaranya misal hak rumah kita biasa dengar orang tua dulu, turun tangga, bewak lah ke batas. Lagi dah hari ni kena umur kelik. Kalau tu bek luar, bewak lah ke batas akan berlaku nahah. Berlaku benda tak molek lah. Berlaku benda tak molek. Ya. Ataupun bawa dia turun jalan setan, ditegur oleh burung ke, oleh tupai ke, oleh gapo ke tanpa kayu. Ya. Ada berlaku gapo-gapo tahku ni. Misal. Tak lagi makmuk, tak lagi tak makmuk. Tasya'um dia panggil. Sebab tu berkaitan dengan hal ini Nabi kata la tayarata wala tiwalata dan sebagainya. Tidak ada tayarah. Tayarah ni mana burung orang dulu tu zaman Arab dulu sana itu. Maksudnya kita lang sanghon. Lang sanghon. Maidi. Lang sanghon maidi. Dengan sebab tegar burung dan dengan sebab tegar burung zaman Arab dulu. Kalau rumah kita lah ni kan sebab tegar bewak, sebab tegar di burung hantu dan sebagainya. Kalau rumah kita. Dan sebagainya. Ini masuk dalam etika yang membawa kepada syirik di segi rububiyah Allah Ta'ala dan juga di segi uluhiyah Allah Ta'ala. Ya, itu Ustaz Amir benda-benda lagu ni dia panggil tu benda yang kecek tutu mari lama-lama dah bagi kita. Kadang-kadang budak-budak atau kanak-kanak pemuda-pemudi sekarang kalau tak ngaji tak tahu ni benda lagu ni. Lepas tu dia pergi dia ambil
dia ambil dia buat kira, lepas tu dia ambil kata ni bagi tu kecek ajar hingga sampai itu pegeng tikok. Panggil betul benda lagu ni bagi tu benda yang selaku yang susah lah dah bagi kita nak sapa itu ilmu kepada ada pemuda-pemudi kita pada masa sekarang ya. Ya. Lepas tu satu contoh lagi masih berlaku di rumah kita. Siapa orang lagi ngaji sendiri pun iaitu dia menengok dengan Tok Pomon nengok. Tok Nujum. Allah. Ya Tok Nujum. Tok Nujum. Nah, maknanya belum pada yang nak turun tangga pergi buat haji atau pergi buat satu kebaikan sana itu, Pomon nengok dulu. Kata lagu mana ni, dia nak turun gini, nak turun kat mana. Nah, hadap hulu ke hadap hilir. Baru nak berjaya. Nah, baru itu klik selamat. Ya. Tapi kalau kadang-kadang sana itu kena turun rumah kok pintu nate, kena turun rumah kok jemore, kok dapur dan sebagainya sampai kena tuju rumah. Kerana Tok Nujung ayat kata kalau turun kok tangga depan sana itu tak selamat. Allah. Ataupun Tok Nujung kata hal ni hal lagi hal ni tu kalau nak selamat kena turun kok naik. Allah. Sedangkan umur dia sana itu hadap kok jatuh. Hadap jatuh. Kena tuju tu nanti sungguh lah tu kok naik. Ini panggil benda-benda yang kita kena buat perhatian dan kita kena yakin bahwasanya nak maja, nak suwe, nak berjaya, tak berjaya, nak nahan tak nahan sana itu, semua sana itu di bawah tangan Allah Ta'ala. Allah. Lepas tu Nabi pun ajar doa dah. Nak tubik luar umur. Dah nak turun tangga. Subhanallah. Allahumma inni a'udzubika itu siaplah. Min azal au uzil au adal au udal. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Misalnya. Ya. Dan sebagainya. Hal ini benda hak kita perlu ambil tahu dan benda-benda hak kita sebut tadi semua saat itu masih duk berlaku lagi dalam masyarakat kita. Sekarang. Memang ada. Sebab saya yang tadi mana tahu dia duk dengar orang tua-tua dulu duk lepas tu duk ajar dia hingga yang kecil lagi, hingga besar pun dia ambil waktu mai duk royak kepada kawan dia, sayang dia pula. Lepas tu dia pun tak beramal lah benda hak dia pergi tu. Sebab ni mana tak lakuh, tak pergi, lepas tu tunggu bitu nate tu apa lah tu. Lepas tu menjadikan tasasu wat hendak tam jadi wat hendak tam. Itu jadi adat. Jadi adat. Biasa rumah kita. Kebiasaan rumah kita. Bukan etika ni bukan adat suku. Adat suku dan ibadat suku. Ya. Allah. Seperti juga masalah nikah. Rumah kita pun ada juga nikah. Nah, misalnya tak boleh nikah kapek ketubah. Apa nikah kapek? Ya dah. Lah ni tak boleh nikah lah kalau kira. Kalau kita bangun ni belum pada Ramadan ni penuh orang nikah. Kan nikah. Sebab dia mau nak lari akad nikah lepas pada Ramadan sampai musim haji. Musim haji, ya. Masa lah ni tak boleh nikah lah ni. Kalau nikah lepas pada bulan itu ambil di bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah sana itu panggil kapek ketubah. Nikah kurang 2 bulan setengah ni jadi duk tak lama dia tak seni. Kerana duk kapek di antara khutbah Aidil Fitri dengan khutbah Idul Adha. Jadi panas di antara suami isteri. Itu alasan dia. Alasan dia dan sebagainya. Nah, sebenarnya semua bulan-bulan sana itu diizin nikah belaka. Nabi berapa orang Nabi nikah dengan sahabat dengan isteri dia? Nah, belum pada musim haji. Ya. Nah, dalam bulan Syawal, bahkan dalam bulan Zulkaidah sendiri pun Nabi ada kahwin juga dengan isteri dia. Allah. Kalau sekiranya tak harus ataupun jadi nahas, jadi maja, jadi panas dalam keluarga dengan sebab nikah di antara celah-celah bulan Ramadan dengan bulan Zulkaidah saat itu, nescaya Nabi tak buat jadi contoh semula dah. Awal dah. Benda yang Nabi buat tu Nabi terpilih dah. Apabila Nabi buat tu, kita kena yakin bahawasanya apa yang Nabi buat tu merupakan sebaik-baik contoh kepada kita. Tunjuk kepada kita bahawasanya harus tidak ada maja gapo, tidak ada kepanasan gapo. Sekiranya kita nak kahwin, nak nikah pada bulan Syawal, pada bulan Zulkaidah dan pada bulan Zulhijjah bagi orang yang tawaf.
Bagi Allah. orang Bagi orang tak haji lah, bagi tak haji. Ya. Kita pun orang buat haji saat itu, ia tak haram lah yang nikah semasa dia ada buat haji tu. Nah, Ya. tapi kalau dia belum ihram lah haji lagi tu, boleh dia nikah juga. Tak ada pandangan apa situ. Ya. Hal ini benar-benar pegangi sekolah yang salah Ya. pada masyarakat kita. Allah. Nah, apabila kita dengar hal ni dah, kita harus ambil perhatian. Nah, dan kita harus ambil benar-benar hak tak kena ni pergi sebar, pergi hurai, pergi syarah kepada orang-orang lagi, terutama keluarga kita, ahli kerabat kita dan sebagainya, supaya benar-benar hak tak kena saat itu boleh dihapus daripada masyarakat kita dalam masa secepat mungkin. Cepat mungkin. Ya, Ustaz saat ni kita dengar syirik berkenaan syirik daripada dengan rububiyah dan uluhiyah. Adakah syirik dengan asma' wa sifat? Ada juga? Di segi asma' wa sifat saat itu biasanya tak ada berlaku mana. Tapi ada juga kalau zaman jahiliah dulu tu, dia ada letak nama Abdul Uzza, Abdul Lat, dan sebagainya. Abdul Manaf. Cuma panggil sekarang lah ni tu kita rasa apa tak ada makna dah orang letak nama demikian kerana dia mahu tahu makna. Allah, dia mengerti makna, dia mengerti makna. Walau bagaimanapun ada lagi setengah orang kita saat itu sangka salah. Antaranya sebenarnya Abdul Muttalib. Sebenarnya Al-Muttalib tu bukan nama Allah Ta'ala. Ataupun Abdul Manaf. Abdul Manaf. Bukan nama Allah Ta'ala. Dan sebab Abdul Rasul. Tak nama Abdul Rasul. Hamba Rasul. Tak harus. Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah tak boleh juga. Hamba pada Ka'bah. Tapi kalau kita kata Abdul Rabbil Ka'bah boleh. Hamba kepada Tuhan Ka'bah. Boleh. Idhafah. Ada idhafah. Abdul Rabbil Rasul. Abdul Rabbil Rasul. Di mana nama salah seorang masyhur di Afghanistan dulu. Nama dia Abdul Rabbil Rasul dan sebagainya. Ini di antara betul-betul syirik di segi asma' wa sifat. Letak semua hamba pergi kepada suatu benda yang bukan nama Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan begitu juga bagi betul syirik di segi asma' wa sifat di segi doa kita, di segi ibadat. Iaitu kita seru, kita panggil. Di mana Tok Bomo duk panggil setengah tepat sana itu. Wahai Datuk Bukit, Tok Bukau, Tok Laut, Tok Langit dan sebagainya tu. Supaya nak sembuh penyakit orang hak demam, hak yang duk japi dan sebagainya. Hal ini masuk dalam segi asma' wa sifat dan syirik di segi uluhiyah. Dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada itu apa? Bahagian itu syirik dia. Baik. Pentingnya secara ringkas zaman kita sekarang learning saat itu. Kalau kita tilik pada umum masyarakat kita pada waliknya syirik di segi rububiyah saat itu tidak nampak mana dah. Cuma kita nampak hak jelasnya syirik di segi uluhiyah. Uluhiyah. Hak tu banyak sekali. Itu sekali. Sebenarnya misal kita saat itu, duk seru, duk panggil panggil selain pada Allah Ta'ala. Misal kita duk minta doa di kubur, kita duk minta di tok ni, misal panggil kalau tani kita tok panjang dan sebagainya. Ataupun dia yalah. Alhamdulillah tak ada lah tok panjang dah ni. Ya, alhamdulillah. Ataupun di segi sembelih. Dia sembelih, dia naga. Hal ini berlaku juga di segi tok bomo ke apa ni. Hingga orang demi demo mesti kena sembelih ayat supaya nak panggil hadiah kepada tok ni dan sebagainya. Ni payah sama ni. Ni payah. Hani kana ia apabila ia berlaku musibah kesusahan, ia obat, ia puabat tak boleh apa, dia cari bomo. Pas bomo tu lah tolak kepada dia tu, minta kepada dia tu
suruh mulai kambing, suruh atas kambing dia, suruh itu mulai hayat. Allahu akbar. Ha ni Lepas tu syarat adalah kerah dia, panggil kerah dia. Ken kru, Kerah panggil dia. ken kru. Ya. Nah, kalau demo siada, nah demo kena sembelih kambing. Kalau demo Ya. siada, demo kena sembelih ayam. Kalau tidak, demo akan goda, akan klik demi lebih teruk pada dulu lagi. Ini itu kena ingat. Ini masuk dalam syirik di segi uluhiyah, lepas tu masih berlaku tempat kita. Nah, begitu juga syirik di segi takut, di segi harap. Nah, ya. Takut kepada seorang, ya takut ni takut dua betul. Nah, Ya, takut betul, ya. fitri. Takut takut fitri fitri mana takut manusia. Biasa Biasa sebenarnya kita biasa takut kau rimang, takut kau anjing. Itu panggil takut macam. Takut yang dua ni panggil takut di segi hati, di segi akadi. Takut hatu. Orang tua wahai dia usik anak halu-halu hatu. Siapa pasal jadi lekat turun takut hatu. Demo tak macak juga takut hatu tak macak juga tu. Tak macam lagu mana. Allah. Ya, kerana kalau kita tengok hatu saat ni tu, dia tak ada ibu, tak ada tuatun. Tak ada tuatun. Usik ya. Usik. Nah, itu apabila kita ada usik budak hatu-hatu saat ni tu, jadi etika budak saat ni tu, kata hatu saat ni tu ada kuasa untuk nak upih tempat dia, nak goda dia, boleh bunuh dia. Maka apabila budak etika situ tu orang panggil masuk dalam itu panggil akadi tu. Allahu akbar. Payah belaka tu. Dah gitu dah ajar ayat halus takut tu. Begitu juga bagi syirik di segi mahabbah ini nanti kita akan masuk panggil huraian dia insya-Allah. Ya, insya-Allah. Nanti pada tempat dia. Ya. Kemudian kita masuk lagi apa Benang? Kita sama sekali pada bahagian dia. Bahagian dia, ya betul. Seterusnya, Nawi kita tahu bahwasanya syirik ialah sebesar-besar dosa. Ya. Di kalangan semua dosa. Allah. Allah Ta'ala kata, semua dosa-dosa kita saat itu Allah Ta'ala sanggup ampun belaka. Kecuali syirik so. Pia-pia bersyirik dengan Allah Ta'ala, dia tak akan ampun selama-lamanya. Walaupun kita buat ibadat banyak sebesar gunung bukit, sebesar dunia pun. Sebab tu, Allah Ta'ala kata, innallaha la yaghfiru la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Allahu akbar. Ayat lain pula Allah Ta'ala kata inna syirka la zulmun azim. Ya. Sebenarnya syirik sana itu ialah dosa besar sekali. Gapo dia zalim? Kalau kita tengok makna zalim pada di segi bahasa ialah kita letak satu benda tak kena pada tempat. Orang panggil zalim. Zalim, ya. Zalim ni tak mesti kata pergi godek orang, pergi kata orang zalim. Pergi tarun orang, boleh pergi bunuh orang bukan? Bukan. Pentingnya takrif zalim di segi syarak ialah kita ambil satu benda pergi letak tak kena tempat dia. Ya. Terutama zalim di segi rububiyah, zalim di segi uluhiyah. Benda yang kena tempatnya kita kena sembah kepada Allah Ta'ala satu saja. Tapi kita hidup bagi sembahyang itu kepada yang lain pada Allah Ta'ala juga. Itu orang panggil zalim. Orang panggil zalim. Sebab tu Allah Ta'ala kata syirik ialah benda yang paling zalim sekali. Dan kita sudah panggil kecil dah zalim sana itu. Dalam Quran sana itu sebut kata zalim pada umumnya kena pada syirik. Mana? Kelima. Kelima itlak syirik dari Quran itu sebut kena zalim itu mana tak itlak kepada syirik. Ya. Itlak pada syirik kecuali apabila sebut zalim kaitan dengan orang Islam. Iaitu kena pada dosa. Kena dosa. Hal ini Nawi kita tahu kata jangan kita main-main masalah syirik. Jangan kita main-main masalah. Alhamdulillah. Yang kedua pula
Nah, kata syirik saning tu, nah saning kita kata Tuhan tak ampun dosa dia. Ya. Nah, yang dua pula orang syirik saning tu tak akan boleh masuk syurga selama-lamanya. Ya. Ini bahaya syirik. Nah, orang syirik, nah selama mana dia panggil berlaku syirik sampai dia mati, dia tak taubat, dia tak akan boleh masuk syurga. Nah, mana beza dengan orang kafir, Ustaz Meh? Ya orang kafir saning tu, mana dia tak beriman dengan Allah Ta'ala mula dah. Ya. Demon ini kekal abadi dalam neraka dah. Ya, betul. Tapi orang syirik saning tu ialah orang beriman dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi dia bagi dari segi ibadat. Dengan Allah Ta'ala dan dengan yang lain. Ya. Panggil orang syirik. Sebab tu, kalau kita tilik, orang Quraisy Mekah saning tu, Nabi panggil dia musyrikun. Musyrikun, ya. Orang syirik. Sebab apa? Kerana dia beriman dengan Allah Ta'ala dari segi rububiyah. Ya. Setengah. Kita dah kata kali dah. Kalau tanya apa musyrikun sana itu, dia buat langit bumi, dia tak Allah Ta'ala. Tapi dia waktu itu, dia tak Allah Ta'ala. Ya. Nah, lepas tu hadis saya sebut tadi, nah, Nabi tanya sahabat dia sana itu, berapa Tuhan yang menurut sembah? Dia tak tujuh. Hak mana hak paling kuasa sekali? Hak duduk langit. Allah. Panggil nak kata, di segi rububiyah mereka beriman. Sebab tu dia panggil musyrik. Tapi orang mulhid, orang yang tak beriman dengan Allah Ta'ala langsung tu dia panggil kafir. Hak tu hak partisip dulu dah. Partisip dulu dah orang kafir. Sebab tu orang kafir tak kena kecek banyak dah pok dia sana itu. Cerak dah dalam neraka. Dalam neraka. Hak Quran mai kecek banyak ialah orang syirik dengan orang munafik. Munafik, ya. Nah, kerana dua-dua ni tu beriman. Dia dakwa kata dia beriman dengan Allah Ta'ala. Ya. Nah, dia orang Islam. Tapi dia boleh syirik. Nah, ni kita kena ingat. Nah, tu dua perkara dah bahaya panggil syirik. Pertama kali syirik ialah dosa besar sekali. Yang dua, Allah Ta'ala tak ampun orang bersyirik. Yang tiga, orang syirik sana itu tak boleh masuk syurga. Nah, kekal dalam neraka. Nah, seperti mana firman Allah Ta'ala kata apa? Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Nah, barang siapa bersyirik dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala akan haram dia daripada syurga. Lepas tu tempat dia ialah neraka. Nah, lepas tu bagi orang zalim sana itu, iaitu orang bersyirik sana itu, tak ada penolong dah bagi dia. Tak ada dia boleh tolong dia. Nah. Yang kelima pula, nah iaitu syirik sana itu boleh menggugurkan segala amalan kita. Walaupun kita buat amal, semaya, puasa, zakat, semua sana itu banyak mana pun, tapi kalau kita berlaku syirik dengan Allah Ta'ala, semua hasil amalan kita, pahala amalan kita sana itu terlekat sekali. Akan luruh habis. Akan jadi debu habis. Tak ada tempat nak guna. Ya, tak ada tempat nak guna. Mana tu muka benda kita buat dah. Panggil buat lepas saja. Nah, Allah firman, walau asrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan kalaulah mereka bersyirik, saya akan gugur semua daripada balasan baik mereka, segala apa-apa sahaja yang mereka sudah beramal dulu. Nah. Ya, Ustaz Meh. Betul masa kita dah itu siapa? Masa kita dah kita sah lagi. Sah lagi. Sah lagi. Panggil bahaya syirik iaitu bagi orang syirik saat itu, kalau dia jelas berlaku syirik dan dia mengaku dengan diri dia kata dia berlaku syirik, maka menurut syariat Islam saat itu, darah dia boleh bunuh dan harta dia boleh didapat. Hal ini panggil bahaya di atas dunia. Panggil hukum di atas dunia, mana orang berlaku syirik sana itu bagi kajian Islam, nah kita boleh bunuh dia. Nah, lepas tu harta dia boleh dirapas, boleh rip subsin dan sebagainya. Lepas tu boleh hambak tu dalam halau dalam kampung lah kalau kira tak? Hal ini panggil di antara bahaya syirik. Nah, bahwa syirik. Tapi masalah halal darah, masalah harta dia halal sana itu,
benda laiat. Kita kena kita tengok dari segi laiat pula lah. Bukan kita tengok nampak demo ni itu syirik, pergi cari tunjung. Nah, kita itu penuh dia tu bukan lagu tu. Nah, apabila laiat diwitikan untuk nak sampai situ sana itu laiat on. Nah, kita orang biasa tak boleh nak buat tindakan atau lalu di mana berlaku sesengah pemuda kita untuk buat akut tani dan sebagainya dulu. Nah, ada biasa berlaku. Nah, bagi kita kita sin orang buat salah tak boleh lagu tu. Allah. Ayah kena duduk bawah hukuman Islam ya. Kerajaan Islam di bawah hukum Tok Qadi dan sebagainya barulah boleh kita nak tatbik hukum-hukum ni. Kalau semata-mata kita nampak benda demo buat salah saat itu, nah, kita sekadar kuasa gila demo saja. An-nahyu anil munkar. Nah, kita tak boleh pakai kekuasaan sultan untuk lagi dipaksa demo. Nah, sekadar itulah masa pun pada kita. Nah, pada malam ni insya-Allah. Ya, terima kasih kepada Ustaz Usman Idris yang beri cerasai kepada kita dengan makna syirik serta dengan beberapa alasan, beberapa contoh supaya kita dapat beritahu yang sebenar. Oleh itu, sama-samalah kita sebar dan sama-sama kita sapa kepada kanak-kanak, kepada adik-beradik, kepada kawan-kawan kita yang kadang-kadang dia tak faham, kadang-kadang dia tak tahu dan kadang-kadang dia tak sapa ilmu makna syirik. Dia buat syirik dengan tak khabar. Allah, hak tu yang kita takut. Hak tu yang kita takut. Kenapa? Kerana pun balasan yang orang buat syirik ni, yang orang syirik dengan Allah Ta'ala ni, Masya Allah, berdiri kepak karo. Amalan dia dah hapus. Mokak, perbuatan dia tu, itu orang kita sapuh. Tak nak pedah. Lepas tu, hingga siapa halal ragah, hingga siapa itu boleh gapah harta dia, hingga siapa dia tu, itu apa, ahli neraka lah. Kalau kita kira, khalidina fiha abada. Mana tak duduk dalam neraka selama-lamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh itu, marilah kita jangan buat suka-suka main. Dan kita jangan buat benda ni lepas. Itu halabala kepada siapa-siapa yang kita tahu, kita kena sapa dan kita kena hurai. Serta kita kena fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kita kena tanya. Kalau kita duk was-was, kita duk syok, kita duk ragu-ragu, syirik ke tak lagu ni, kita kena tanya. Dan kita kena tanya dan kita kena sapa kepada orang-orang yang kita patut mari buat kira supaya kita dapat boleh jelas dalam perbuatan dan dalam amalan kita, dalam etikot kita, dalam pegangan kita, dalam kira kita bersama. Jangan kita buat suka-suka main benda lagu ni. Kerana dia panggil kita pensing la'id la'a. Benda tu benda la'id, benda sikit sangat. Benda sakut dengan etikot, benda sakut dengan pegangan, benda sakut dengan itu faham cia hak kita. Maka saya takut semaya kita, puasa kita dan ibadat kita, sedekah kita, segala-gala niat baik kita tu punah dengan tak faham makna syirik, tak tahu makna syirik, hakikat syirik, kita tak khabar dan kita hidup turut dengan orang-orang yang kita itu sama-sama tak tahu. Maka pada malam ni kita mari sambung buka minggu depan insya-Allah dengan bahagian syirik lagi. Lepas tu kata-kata ulama berkenaan dengan syirik dan apa yang kita patut jauh dan apa yang kita patut amati dengan makna syirik supaya kita dapat jadi orang yang senantiasa ikhlas amalan kerana Allah Taala dan berdoa dalam amalan kita. Maka sekarang ni takmeh pada malam ni aku qauli hadza astaghfirullahaladzim wa fawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.